Assalamualaikum and hi. My name is Roberto. Today I want to share with you guys about stereognosis. So, apa itu stereognosis? Stereognosis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi sesuatu bentuk yang dalam bentuk tiga dimensi. So, kita waktu kita nak identify tu kita gunakan tactile manipulation lah, kita guna hand manipulate untuk check barang tu, untuk kita pegang objek tu. Dan pada masa sama dia termasuk juga visual dengan auditory untuk mengenal pastilah untuk stereognosis ni. Okey, stereognosis ni asalnya daripada perkataan Greek iaitu stereo maksud solid, gnosis bermaksud pengetahuan. So kat sini kita ada dua, satu manual stereognosis, kedua adalah oral stereognosis. Manual stereognosis ni maknanya kita tutup mata dan kita pegang objek itu sahaja dan kita boleh teka apa objek itu. Manakala untuk oral pula kita rasalah macam dulu waktu zaman sekolah kita pernah tutup mata, lepas tu kita rasa ni rasa apa, pahit, manis, untuk kita mengenal pasti sesuatu. So secara ringkas dia, stereognosis ni adalah kemampuan untuk mengenal pasti sesuatu objek tanpa melihat dan kita boleh simplifikan hanya dengan merasa saja. So benda ni kita guna kat mana? Kita guna contohnya ketika kita nak cari, kita nak start enjin. So kita cari kunci dalam purse kita. Kita tak nampak pun kan yang purse kita tu, mana kita tak buka, kita tengok ada kunci tak. Tapi kita raba-raba, betul tak? Kita pegang mana kita rasa kunci, kita bawa keluar. Kat situ itulah stereognosis. Maknanya kita boleh identify dan kita boleh kenal pasti apa benda tu. So asalnya kita dapat mengenal pasti benda yang daily lah, macam kunci, sudu, garpu dan sebagainya. So apa sensori yang terlibat untuk dalam stereognosis ni? Okay, kat kita punya dunia, kita punya world sekarang, kita ada 5 sensory input yang kita akan dapat. Pertama sekali kita akan dapat hearing, iaitu mendengar. Kita akan dapat melihat, kita akan dapat menghidu, dan akhir sekali kita akan dapat apa? Merasa melalui kita punya tangan lah. Maknanya kita gunakan tactile punya deria. So kelima-lima ni memberi input yang penting untuk kita dapat survive dalam kehidupan. So stereognosis ni kan kita kena touch object, kita akan berinteraksi dengan physical object, betul tak? So kita akan touch objek tu dan kita punya skin, kita punya tactile akan bagi signal kepada kita punya otak untuk signal kepada otak kita untuk dapatkan information, dan kita akan rasa dan kita akan tahu apa yang kita perlu respon terhadap benda tu. Contohnya, kita terpegang benda yang tajam. If kalau awak terpegang benda tajam, skin awak terkena, skin terus akan bagi signal ke otak, yang otak akan transfer yang cakap tu benda tajam, dan otak akan suruh tarik. So kita akan tariklah tangan kita waktu tu. Begitu juga kalau kita pegang benda yang panas. So kalau kita pegang benda panas, adakah kita akan terus pegang? Adakah kita akan terus biar? Tak. Sebab tactile kita dah bagi input. Benda tu panas dan otak terima. Dan otak bagi signal kat tangan untuk otak bagi alarm dekat tangan untuk tarik balik tangan tu. So kita dapatlah tarik tangan kita. So kita selamat daripada kecederaan yang lebih parah lah. So kat situlah stereognosis. Maknanya kita boleh beritahu, kita boleh tahu sesuatu benda tu tanpa kita melihat. So walaupun kita pegang sudu dengan garfu, kita tanpa kita tengok pun kita boleh differentkan kan, kita boleh differentiate kan, which one is spoon, which one is fork. So kita boleh beritahu lah masa tu sudu, masa tu garfu, tanpa kita tengok pun kadang-kadang. So apa? Sebab kita dah tahu bentuk dia. So kalau bentuk sudu ni mesti bentuk dia round, agak dia punya surface tak tajam. Tapi kalau untuk bentuk fork mestilah dia agak tajam sikit, betul tak? So ada curve dekat tu. So itulah stereognosis. Kita ada kemampuan untuk mengetahui satu objek, physical objek tu dengan hanya menyentuh tanpa melihat. So information ni, so daripada kulit tu dia boleh bagi information dekat brain. So brain boleh beritahu jawapan answer yang sebenar. So kita perlu tu sudu ke garfu. So kita dapat membezakan. Itulah stereognosis. So untuk part of brain, untuk stereognosis ni,
kita tumpu kepada parietal lobe. Tapi sebenarnya semua iaitu um, temporal lobe, occipital lobes, ni semua membantu untuk cyanosis ni. Tapi untuk cyanosis ni kita akan lebih fokuskan dekat parietal lobe. So dalam parietal lobe tu kita ada postcentral gyrus. Okay, so kita ada tu. So itulah yang untuk kita terima input daripada tactile, jadi kita dapat memberi jawapan yang betul untuk reflect. Yang kita akan bagilah answer tu kepada otak dan sebagainya untuk tindakan seterusnya. So kalau contoh bahagian otot yang saya sebut tadi ataupun yang paling utama adalah parietal lobe ada damage. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat asterognosis. Asterognosis ni apa? Asterognosis adalah tak ada kemampuan ataupun tak boleh mengidentify satu objek melalui sentuhan saja. Dan dia tak ada input lah melalui visual system. Ataupun kita akan panggil dia kekurangan untuk menilai satu objek. Mana untuk saiz, texture, berat, bentuk. So dia akan ada masalah lah untuk dia punya sensory. So kat sini ada masalah sensory lah, maybe dia. Kalau dia tak nampak, bila dia pegang dia akan menghasilkan behavior yang tak patut ataupun respon yang salah yang bawa kepada respon yang salah lah. So kat situ kita perlukan terapi atau kita perlukan orang yang lebih profesional untuk menangani. So benda ni dia akan adalah yang pihak yang akan buat untuk orang yang ada masalah asterognosis ni untuk mengimprovekan dia orang punya ability dalam cyanosis.